Salam sejahtera, selamat pagi. Ini berita yang baru kami terima. 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Kelang. Ini susulan beberapa kawasan penempatan penduduk, khususnya di Pelabuhan Kelang dinaiki air ekoran hujan lebat sejak 2 petang Jumaat. Setakat 10 malam tadi, PPS yang dibuka adalah di Sekolah Rendah Agama SRA Kampung Delek, SRA Pulsu Indah dan Sekolah Kebangsaan Teluk Gong. Ini yang melibatkan 113 orang mangsa. Antara kawasan di Kelang yang dinaiki air setinggi 1 meter adalah di Kampung Nelayan, Teluk Gong, Pelabuhan Kelang yang membabitkan 106 orang mangsa. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama di Pelabuhan Kelang dilanda banjir kilat. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba dan Penyelamat Selangor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 7.27 malam. Baik, di talian ketika ini adalah pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Tuan, mungkin boleh kongsikan keadaan semasa update terkini berkenaan dengan banjir di Kelang. Okey, keadaan terkini sehingga pukul 6 pagi tadi, kita masih lagi berada di lokasi-lokasi yang terlibat dengan banjir, terutamanya di area Teluk Gong, di kawasan Pelabuhan Kelang. Di Teluk Gong ni ada beberapa kampung yang memang kedalaman air dia sehingga 1 meter lebih lah, iaitu di Kampung Nelayan dan Kampung Prajurit. Ikut rekod kita di 2 tempat penempatan PPS yang telah kita pindahkan sebanyak 868 orang, di mana PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Gong seramai 612 orang dan PPS Masjid Al-Islah seramai 256 orang. Keseluruhan 868 orang yang telah dipindahkan oleh bomba lah pada pagi tadi sehingga pukul 6 pagi. Dan ikut rekod kita dimaklumkan setakat ni sebanyak 11 PPS yang telah dibuka. Tapi maklumat jumlah mangsa tu kita belum perolehi. Sebab yang kita perolehi hanya kawasan yang PPS yang kita pindahkan saja, iaitu di area Teluk Gong, iaitu seramai 868 orang. Ya, Tuan. Ya. Tuan Nur Azam, adakah jumlah mangsa akan dijangka bertambah nanti? Kalau berdasarkan kepada bilangan PPS yang dibuka, saya rasa maklumat detail akan kita perolehi dan saya jangka akan bertambah lagi lah, sebab ikut rekod kita dimaklumkan sebanyak 11 PPS yang dibuka. Dan sebenarnya sejak malam tadi kita pun pemindahan juga ada mangsa-mangsa yang tidak pergi kepada PPS. Kebanyakan mereka ada yang pergi rumah keluarga ataupun saudara mara yang berhampiran di luar kawasan daerah Kelang. Jadi Tuan Nur Azam, selepas 6 pagi ini, bagaimana sebenarnya operasi bomba selepas ini berjalan? Kita masih lagi berada di lokasi-lokasi banjir ni, terutama di Kampung Nelayan dan Kampung Prajurit ataupun di area Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang ni, terutama di Teluk Gong ni, kawasan yang paling teruk terjejas sebab kawasan ni yang paling berhampiran dengan laut. Dan pada masa sekarang ni, kita dimaklumkan air statik, maksudnya air tidak menunjukkan paras turun disebabkan hujan baru saja berhenti dan sekarang ni kemungkinan akan hujan semula, dan pada masa sama pergerakan air pasang daripada laut. Jadi air sekarang ni statik, terutamanya di kawasan Teluk Gong dan kawasan-kawasan sekitar dengannya. Ya, baik. Terima kasih Tuan Nur Azam. Itu tadi pengarah Bomba Selangor dalam memberikan kita update terkini berkenaan dengan kawasan penempatan, beberapa kawasan penempatan penduduk khususnya di Pelabuhan Kelang telah dinaiki air ekoran daripada hujan lebat sejak semalam. Baik, kita nak bersama dengan salah seorang mangsa banjir, Anwar Saad, yang berada di Kelang, yang sudah sedia di talian untuk berkongsi dengan kejadian yang berlaku. Difahamkan ini adalah kali pertama beliau berdepan dengan situasi banjir ini. Selamat pagi Encik Anwar. Selamat pagi Cici. Ya, Encik Anwar mungkin boleh ceritakan, kongsikan bagaimana permulaan banjir itu terjadi di kediaman Encik Anwar.
Okey, hujan sebenarnya bermula daripada petang semalam. Tapi kita perasan air mula naik bermula daripada dalam pukul 12 malam lah. Bila kita perasan tu makna dia punya paras air tu naik begitu mendadak lah, cepat sangat. Jadi kita yang dekat sini ni mana barang-barang kita boleh selamatkan, kita selamatkan lah. Cuma sekarang ni kalau ikut keadaannya, air masih lagi pasang dan naik dan tidak boleh dilepaskan ke sungai sebab sekarang ni masih lagi dalam keadaan air pasang daripada laut. So kunci air kat sini tak boleh dibuka. So air tu tersekat dalam kampung lah, dalam kawasan kampung. Kalau ikut sekarang ni masih lagi dalam paras atas betut. Oh, okey. Encik Anwar, sekarang kalau boleh kongsikan kampung di mana dan mungkin adakah kediaman-kediaman kejiranan juga merupakan pertama kalinya masuk air juga banjir pada tahun ini? Jadi kalau ikut kita punya pengalaman, kalau yang lepas tu selalunya adalah air naik ni, tapi tak adalah sampai tahap ni bila berlaku hujan lebat dan juga air pasang ni. Tapi kali ni memang yang paling besar lah kita orang pernah kena. Mana semua kejiranan dekat sini semuanya ditenggelami air. Encik Anwar sendiri sempat selamatkan barang-barang berharga atau bagaimana? Ya, mana yang sempat diselamatkan kita selamatkanlah, cuma yang tak boleh nak diangkat tu terendamlah sekarang ni, mana mungkin kemungkinan besar akan rosaklah. Setakat ini ada arahan berpindah untuk kampung Encik Anwar ni. Kampung di mana tu Encik Anwar? Ini kampung Rantau Panjang Kelang. Setakat ini tidak ada lagi arahan berpindah, cuma mengikut maklumat yang saya dapat ni daripada pihak ketua kampung sedang menjalankan usaha menyelamatlah kepada penduduk-penduduk yang terperangkap dan ditempatkan di dewan Rantau Panjang. Encik Anwar mungkin boleh anggarkan kerugian yang dialami susulan daripada banjir ini. Kerugian setakat ni mungkin susah juga dianggarkan, cuma barangan-barangan kayu tu memang kita sahkan memang semua rosaklah. Baik, Encik Anwar Saad, terima kasih kerana berkongsi pengalaman. Itu tadi Encik Anwar merupakan salah seorang mangsa penduduk yang kediamannya dinaiki air, dan sejak malam tadi netizen berkongsi video dan gambar mengenai apa yang berlaku di Kelang. Air naik, jalan digenangi air, rumah dimasuki air dan banyak lagi rencamnya. Di talian ketika ini adalah saudara Mat Adim Abdul Rahman yang merupakan Tok Ketua Kampung Rantau Panjang yang akan berkongsi sendiri apa yang berlaku. Difahamkan juga ini adalah kali pertama banjir seburuk ini berlaku di kampung beliau. Selamat pagi Tok Ketua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Cik Mak Adim sendiri boleh ceritakan, kongsikan bagaimana sebenarnya bermulanya banjir ini terjadi di Kampung Rantau Panjang. Kalau ikutkan sebelum ni pun Kampung Rantau Panjang ni biasa dilanda banjir lah. Tapi sebelum ni setakat banjir yang kawasan-kawasan rendah. Sebab bila ada hujan yang agak lebat 1-2 jam, mungkin akan ada setengah kawasan yang akan banjir. Tapi pada kali ini agak teruk lah sebab kita tahu tengok hujan pun daripada tengah hari semalam sampai sekarang ni pun masih lagi renyai-renyai. Jadi untuk kawasan rumah saya sendiri pun yang saya ni dah hidup dekat sini hampir 43 tahun, inilah pertama kali rumah saya masuk air banjir. Encik sendiri boleh anggarkan mungkin berapa ramai penduduk yang terjejas dan juga berapa kediaman yang dinaiki air setakat ini di Kampung Rantau Panjang itu? Untuk Kampung Rantau Panjang Kelang, terdapat dah hampir 10,000 rumah. Jadi kita jangkakan hampir separuh yang dilanda banjir lah. Sebab banyak kita dapat laporan sama ada yang paras pinggang, tapi macam rumah saya ni setakat buku ladi lah. Cuma itulah, kami masih lagi menunggu laporan-laporan. Sekarang ni sejak daripada malam tadi kita dah buka Dewan Palembang Kampung Rantau Panjang untuk digunakan sebagai pusat pembinaan sementara.
Encik Mat Adim sendiri sempat ke menyelamatkan mungkin barang-barangan bila air itu naik masuk ke rumah? Alhamdulillah, memang saya daripada semalam tak tidur lagi ni. Sekarang pun masih menunggu air surut. Tapi buat masa sekarang ni saya lihat air masih dalam keadaan yang level yang sama. Cuma saya difahamkan dalam pukul 7 ke 8 sekejap lagi, bila air laut dah surut, pihak penjaga pintu air di semua kunci-kunci air Kampung Rantau Panjang akan buka balik kunci air. Sekarang untuk isu kali ni, yang banjir ni terlampau teruk ialah kerana satu, hujan yang taburan hujan yang agak tinggi daripada petang malam, daripada tengah hari semalam, dan bila malam tadi kunci-kunci air terpaksa ditutup kerana air laut pasang. Sebab tu kawasan kampung ni dinaiki air dengan agak tinggilah. Ada tak gerakan daripada orang-orang kampung sendiri dalam nak membantu beberapa ataupun penduduk-penduduk lain mungkin menyelamatkan barang ataupun memindahkan mereka ke PPS berdekatan ketika ini? Ya, kalau sebelum ni memang kita ada sukarelawan kampung macam tim suri, skuad ronda Kampung Rantau Panjang dan banyak lagi NGO-NGO yang membantu. Tapi kali ini isunya bila para sukarelawan sendiri rumah-rumah mereka pun banjir. Jadi kita kekurangan manpower lah. Itu je agak-agak kelang kabut bila masing-masing dah selamatkan barang-barang di rumah dan mereka mula bergerak untuk membantulah warga kampung lain yang kita dapat maklumat mana yang ada kawasan rumah anak kecil apa semua kita akan ambil dan bawa ke Dewan Parlimen. Setakat ini ada mungkin arahan berpindah, Encik Mat Adim sendiri ada keperancangan untuk berpindah ke PPS terdekat? Buat masa ni kita mengambil tunggu dan lihat, kita tengok macam mana. Kalau banjir ni semakin teruk, kita akan buat pusat pemintahan yang permanen lah. Sebab kalau sekiranya banjir tak surut, kita terpaksa buka sekolah menengah Rantau Panjang untuk dijadikan pusat pemindahan. Sebab sekarang ni kalau untuk Dewan Parlimen ni kita setakat bersifat sementara sebab fasiliti pun yang ada, yang kita gunakan fasiliti yang ada di Dewan. Tapi sebelum ni memang kita dah berbincang dengan pihak Jawatan Kuasa Tindakan Daerah Kelang untuk jadikan sekolah menengah Kampung Rantau Panjang sebagai pusat pemindahan sekiranya ada bencana yang berlaku di Kampung Rantau Panjang. Kalau Encik Mat Adim boleh anggarkan kerugian akibat banjir ni, mungkin berapa sebenarnya kerugian yang berlaku? Kerugian saya ataupun satu kampung? Kalau boleh dianggarkanlah satu kampung kerugian itu. Kalau kerugian mau besar. Sebab satu, banyak laporan yang saya terima ada setengah kawasan yang air naik hingga ke paras pinggang. Kalau kawasan tersebut memanglah kita tahu kenderaan, sofa, air, TV semua akan rosak lah. Tapi macam saya ni setakat peti ais ni alhamdulillah lagi lah belum sampai tahap naik ke kawasan dia punya electrical kan. Tapi cuma untuk terkini kalau boleh saya anggarkan hampir 1 juta juga. Okey, baik. Terima kasih Mat Adim Abdul Rahman. Itu tadi Tok Ketua Kampung Rantau Panjang, merupakan salah satu kampung yang terjejas akibat banjir yang berlaku di Kelang. Kami akan bawa perkembangannya banjir di Kelang ini dari masa ke semasa. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.